Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Madam K, saudara Nazimah Ali, teman-teman yang ada kesempatan sambil kita minum petang, nikmati jamuan, Ninda Cantik, pemburu mimpi, saudara Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Sambil-sambil kita minum petang, kita ngelambun sedikit. Saudara Fazil Yub, apa khabar sahabat? Moga anda semua sihat walafiat. Saudara, hari ini hari Sabtu, tanggal 19 Ogos 2023. Saudara Yusuf, saudara Fazil Yub, saudara Ilyas Muhammad. Begitu juga saudara Zamri Abdul Rahman, saudara Ilyas Muhammad, saudara Bulat. Waalaikumsalam. Duta Kosmetik pun ada, saudara Karkun ada. Saudara Kia Aida, apa khabar puan? Moga sihat. Saudara Arifin Abdul Halim, Waalaikumsalam. Teman-teman yang mungkin saat ini menghadiri majlis walimatul urus, ada yang dah kahwinlah. Ada jamuan-jamuan, saudara Hashim Alias, apa khabar? Cuma pastikan anda menjaga penjarakan sosial, saudara Alias, saudara Syamsul Anwar dari Puchong, saudara Jijai Abdul Razak. Apa khabar? Saudara Hashim Alias, bagaimana sihat di sana? Saudara Muhammad, Waalaikumsalam. Terima kasih. Kia Aida. Itu juga saudara Bunga Yan dan teman-teman yang kadang-kadang ada tempat sempat saya santuni ataupun yang tak sempat saya santuni. Saya sebenarnya hari ini masih lagi dalam suasana yang agak sedih, saudara. Bukan soal politik, saudara. Sebab saya mengenangkan kisah 2 hari lalu, bagaimana sebuah pesawat, sebagaimana yang saya katakan, saudara, kita tak boleh meneka siapa yang meninggal dan sebagainya, sehinggalah disahkan oleh pihak polis. Dan akhirnya pihak polis mengesahkan 10 orang terkorban. Awal pagi tadi, salah seorang mangsa dapat dikenal pasti selepas DNA-nya disahkan oleh pihak hospital. Masih ada lagi mayat-mayat yang masih belum dapat disahkan. Saudara Muhammad, saudara Muhammad Hatta, yang kita tak tahu bagaimana kedudukannya. Jadi, Hospital Tengku Afwan Rahimah masih lagi diselimungi duka, saudara. Cuma hari ini, saudara, saya ingin membaca catatan seorang teman. Agak menarik juga pandangannya, saudara Alias. Ini seorang teman tapi tak bagi nama. Dia masuk dalam wall saya baca sepanjang pagi ini, saudara. Saya merasakan elok perkongsian kita bersama, saudara. Saudara Isyam Buhari, saudara Muhammad Hatta. Kita juga Puan Hamidah Ahmad, Edi Tahir. Dia kata tak mau teh tarik. Tak apalah, tak nak teh tarik, minum kopi. Bunga Yan. Wan Kenanga, apa khabar dari Kota Baru, Kelantan? Saudara Hamidah Ahmad. Tengku. Nik Muhammad Razali, saudara Alias. Saudara Dizek Ketari, salam perjuangan. Saudara. Catatan teman ini agak menyentuh perasaan saya dan saya cuba nak mengulas apa yang dicatatkannya. Katanya semalam, ini catatannya bahawa sebelum berlakunya kejadian pesawat terbang yang terhempas di sekitar kawasan di Shah Alam, saudara. Catatannya begini, dia kata semalam seorang rider makanan. Itu sebenarnya betul, saudara. Sebab kadang-kadang kita lupa, kita yang melaporkan tentang penumpang pesawat tersebut. Tapi semalam seorang rider makanan yang sedang menunggang motosikal, dia membawa sup yang dipesan oleh pelanggannya. Begitulah keadaannya, mencari rezeki yang halal. Dia pun tidak tahu keadaan, tiba-tiba sahaja pesawat terbang itu menghempas. Waktu dia tengah menunggang, dia sedang membawa sup yang dipesan oleh pelanggannya. Itu juga semalam, seorang anak bongsu, dia selalu mengucapkan kata-kata, adik sayang mama. Setiap kali dia menelpon ibunya. Nama saya tak tahu siapa yang sebut sini. Dan juga semalam juga, seorang pemandu e-hailing. Dia menolak permintaan pelanggan yang mahukan khidmatnya. Tapi saudara, 1 jam sebelum itu, dia masih sempat bergurau dengan isterinya tentang luka di mukanya. Dia juga memberi anaknya simpan gambarnya, katanya buat kenangan. Tidak diketahui apa yang berlaku selepas itu. Dan semalam juga seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang juga Esko Kerajaan Negeri yang telah memenangi pilihan raya di Bentong, Pahang, beliau disenangi oleh rakyat.
kerana khidmatnya begitu menyantuni kehidupan rakyat. Saudara. Dan semalam seorang ayah berasa dia tak sedap hati. Saudara. Sama ada nak pergi ke tak pergi ke Langkawi. Kerana dia meninggalkan 2 orang anaknya yang kurang sihat. Katanya begitu, mengikut catatan yang kita dapat. Saudara. Begitu juga semalam, saudara, seorang juruterbang. Dia pun memberi nombor telefon kepada isterinya. Nombor telefon isterinya kepada seorang sahabat. Katanya kalau jadi apa-apa, hubungilah isteri saya kalau ada hal yang penting. Dan seorang lagi juruterbang, dia sudah pun 4 tahun menduda, saudara. Dan dia selalu berpesan kepada ayahnya, minta tolonglah tengokkan anak-anaknya, kerana dia mahu mengejar pahala, mencari rezeki yang halal setiap kali sebelum dia memulakan kerja. Dan begitulah keadaannya, saudara. Tiba-tiba, saudara, pada tanggal 17 Ogos, kemalangan berlaku. Itu merupakan antara catatan kenangan yang mengingatkan kita, saudara, tentang erti perpisahan paling abadi. Apa nak buat? Tiba-tiba terjadi malapetaka yang tidak diundang, pesawat terhempas di Shah Alam, dan akhirnya 10 orang mangsa kembali ke rahmatullah, saudara. Ya, saudara, keadaan ini halus kita mengingatkan kita bagaimana tiba-tiba saja takdir. Takdir ini kadang-kadang pahit untuk ditelan. Tapi apa nak buat, itulah naluri hidup kita ini, saudara. Semua itu datang dan segalanya dalam secara tiba-tiba saja. Dan perpisahan itu terjadi untuk selama-lamanya. Ya, saudara. Dan waktu itu, saudara, tidak ada satu pun momen-momen untuk bersama semula. Dan kesemua 10 almarhum dalam tragedi pesawat ringan yang terhempas di lebuh raya Gatri di Elmina 17 Ogos lalu itu menjadi kenangan dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, sebab itu, saudara, selalu saya pesan pada teman-teman, kalaulah kita ada orang tua, kerap-keraplah kita hubungi mereka, mak, ayah yang selalu tertunggu-tunggu panggilan telefon daripada anaknya. Jadi selalulah kalau jumpa, dakaplah, peluklah erat-erat orang yang tersayang. Kerana mungkin itu merupakan pelukan yang terakhir, saudara. Ya, DJ Bandot, saudara Pop Zul Tempek, saudara Kekal. Jangan cerita politik, saudara. Saudara Samsul Syam, dia tak pergi jumpa kahwin, katanya. Saudara Hanan Nur. Sedih, saudara. Memang saya sedih bila melihat tetapan ini. Ya, sebab itu, saudara, kalau ada waktu, ada kesempatan, saudara, berguraulah. Kalau ada kesempatan kita bergurau dengan teman-teman, berguraulah, saudara. Dan rajinlah bersembang. Kalau boleh, dengan isteri, balik di rumah, kita bersembang, berbual tentang keluarga, menyulami kisah masa silam. Ya, saudara. Sama ada kita berbual antara suami dengan anak. Kerana kematian itu berlaku secara tiba-tiba, saudara. Tidak siapa dapat menahannya. Kerana sekurang-kurangnya adalah kenangan yang manis untuk dikenang. Jadi selalulah, saudara, bercakap perkara-perkara yang baik dengan semua orang. Kerana mereka adalah antara yang akan memberi doa selepas ketiadaan kita, selepas kematian kita. Elakkan kita mengecilkan hati sesiapa ataupun menyuntik perasaan orang. Saudara, ini pengajaran kita. Dan kalau ada waktu, saudara, luangkanlah masa untuk melakukan sebanyak mungkin kebajikan. Selagi kita dipinjamkan nafas oleh Allah SWT. Dan kerap, jangan lupa, lakukan solat berjemaah sekeluarga. Jika ada kesempatan, ada ruang, ada kelebihan, berilah hadiah dan bersedekah kepada semua orang yang memerlukan. Kerana ini akan menjadi tanda indahnya pahala dan ukhuwah sama kita. Saudara, ambillah sebanyak gambar. Kalau boleh, bila duduk rumah, ambil gambar, saudara. Video ke, dan disimpanlah untuk kenangan dan ditatap pada saat-saat rasa rindu yang menjelma dan menerjah dalam kehidupan warga yang kita tinggalkan. Saudara, amin. Dulu dah muafakat. Ini cerita politik, tak mau cerita, saudara. Malam nanti, saudara, sila masukkan dalam live saya jam 9.30 malam. Saudara, tak ada masalah cerita pasal politik. Ini ketahanan kehidupan kita. Saudara Black Maria minta saya komen tema logo lain di Hari Kebangsaan. Pun saya belum dapat lagi. Saya masih lagi dalam suasana yang masa terkedu lah, saudara. Memang sebab waktu saya beri live pada hari Khamis tu, saya dah bagi tahu, saudara, ada laporan kata 2 orang, ada kata 3 orang meninggal. Saya kata tunggu dulu, rupanya 10 orang, saudara. Jadi kerana kita, saudara,
dalam kehidupan ini kita pernah hidup, saudara. Dan pastinya kematian itu bila-bila boleh berlaku. Jadi soal kematian memang tidak ada yang cepat atau terlewat, saudara. Nah, itu keadaannya. Jadi sungguhnya, saudara, tragedi itu memberi kesan dalam hati kita. Ini yang berlaku pada 2 hari lepas. Bagaimana mangsa ini nahas pesawat di Elmina. Bagaimana pula hari ini juga tiba-tiba saya terbaca satu tetapan di Ranau, saudara. Di Ranau Sabah, seorang lelaki yang dikatakan mengalami masalah mental. Akhirnya dia sanggup menikam adiknya yang berusia 9 tahun dalam kejadian di kediaman mereka di kampung Kinapulidan di Ranau, saudara. Suspek cuma berusia 19 tahun dan dia menikam adiknya dengan menggunakan pisau sekitar jam 5.40 pagi tadi. Dan bagaimanapun mangsa disahkan meninggal dunia kira-kira 6 jam kemudian. Jadi pukul 9, 6 jam dan pukul 11 tadi, saudara, tengah hari tadi, maka mangsa yang kena tikam oleh abangnya sendiri telah pun meninggal dunia. Saudara, menurut Ketua Polis Daerah Ranau, Simeon Lomudin berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian sekitar jam 11.27 pagi. Dan siasatan awal mendapati mangsa merupakan kanak-kanak lelaki yang telah ditikam oleh abangnya sendiri di bahagian perut semasa berada di ruang tamu rumah mereka. Jadi suspek menikam dengan menggunakan sebilah pisau dan mangsa kemudiannya telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan oleh jirannya sejurus selepas kejadian. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 11.10 pagi semasa mendapatkan rawatan di unit kecemasan Hospital Ranau. Jadi Simeon Ketua Polis berkata suspek berjaya ditangkap pada hari yang sama di sekitar lokasi kejadian. Dan pihak polis melakukan siasatan dan cuba melihat atau menyiasat motif sebenar kejadian itu. Dan tidak menolak kemungkinan bahawa suspek mengalami masalah mental. Dan kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jadi, orang awam yang punya maklumat mengenai kejadian tersebut bolehlah menghubung Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau bagi membantu siasatan. Dan saudara, itu keadaannya. Baru lepas cerita kemalangan, tiba-tiba ada abang sanggup menikam adik. Saya rasa memanglah mungkin tidak. Mana abang yang sanggup mengambil tindakan sebegitu. Tapi apa yang saya nak nyatakan pada anda, bahawa hidup ini memang singkat, saudara. Dalam usia 15 tahun pun, anak kecil, anak muda itu akhirnya ditikam oleh abangnya sendiri. Dan begitu juga apa yang berlaku pada pesawat jet yang disewa dari Langkawi mau pulang ke Kuala Lumpur. Jadi saya kata bila-bila melihat catatan itu, saudara, agak sedih, saudara. Kemudian salah seorang pilot itu adalah anak kepada sahabat saya, itu Datuk Azim Aras, seorang wartawan. Saya belajar ataupun mula menjadi wartawan bersama dengan Saudara Azim Aras. Dia anaknya 3 orang jadi pilot. Jadi salah seorang telah meninggal dunia. Saya pun terkejut. Tapi itulah keadaan, saudara. Agak sedih. Ini suasana yang tak tahulah. Dari Langkawi, suasananya okey. Saya difahamkan bahawa Esko Kerajaan Negeri Pahang itu dia menghadiri mesyuarat dan berbincang tentang bagaimana nak membangunkan kawasan yang diwakilinya. Tapi setengah lepas mesyuarat, selepas beliau mengemukakan cadangan supaya dibangunkan sekitar kawasan di Bentung, di Pelangai, nama tempat Dewan Undangan Negeri Pelangai, dan mencadangkan supaya ditambahkan lagi rumah-rumah murah untuk rakyat, dan dia pun keluar dari bilik mesyuarat, terus naik pesawat. Naik pesawat sekitar dalam 1 jam kemudian, tahu-tahu dia pun telah kembali ke rahmatullah. Itu keadaannya. Itu bagi saya lah suasananya. Teman-teman, kadang-kadang kita ada kalanya kita suka, ada kalanya kita seronok, tapi keseronokan itulah merupakan nostalgia indah untuk dikenang oleh setiap keluarga. Bagaimana macam tadi, saudara, awal pagi seorang abang sanggup menikam adiknya hingga mati. Dan pesawat yang apa yang berlaku di kawasan Lebuh-Raya Gatri itu, saudara, mayat-mayat masih lagi ada lagi yang belum dituntut kerana tak boleh disahkan. Yalah, saya pernah melihat, saudara, satu ketika dahulu apabila helikopter
yang dinaiki oleh Allahyarham sahabat saya, Datuk Yahya Ahmad. Tan Sri Yahya Ahmad, dia bersama isterinya nak balik nak tengok kedua orang tuanya sakit di Terengganu. Tiba-tiba helikopter sebut meletup dan bila saya tengok tak ada rupa orang lah saudara. Kerangkanya adalah beginilah besarnya saudara. Tak besar mana. Kecil jadi tingginya. Jadi saya teringatlah sebab kami sama-sama pernah berada di luar negeri, bergurau senda. Saya teringat antaranya waktu kami di Kosovo dan juga di Bosnia Herzegovina. Saudara, dia suka melawak. Orangnya peramah, tapi bila sampai ajalnya terlalu cepat waktu berlalu ya. Saudara Noraini, Adnan, saudara Alias, saudara Zul, jangan bercerita politik ni hari ni. Tak nak cerita politik sebenarnya saudara. Maksud kita cerita tentang kehidupan. Bagaimana kita melihat suasana dan kita mengalami kehilangan. Kadang-kadang kawan-kawan kita juga saudara, ada teman saya lepas bergurau, kadang-kadang telefon saya ketawa, dan tapi sebelum itu dia akan meninggalkan pesan. Jaga diri elok tau. Kata you tengah bawa kereta ni, matikan telefon, jangan memandu dengan bercakap dalam telefon. Ya. You ni mempesan kat orang aja pandai. You pun lebih teruk lagi. Tahu-tahu sehari kemudian saya dipahamkan dia pun terlibat dalam kemalangan. Itu keadaan saya. Ada teman-teman saya yang kami bergurau senda. Salam Merdeka, saudara Pok Day. Jadi dalam keadaan begini, saya banyak mengalami. Teman-teman saya yang seusia dengan saya pun ramai yang telah pun kembali ke rahmatullah. Tapi kita sempat bergurau. Yang saya terkesan sangat saudara Razak, sahabat saya di Alostar. Saya pernah bertandang ke Alostar, berjumpa dengan teman-teman yang sama-sama belajar di Kolej Ustaz Abdul Hamid. Jadi kami minum teh tarik di bawah pokok ceri. Saya masih ingat lagi, terngiang-ngiang lagi. Jadi sambil makan tu, sambil minum, saya makan roti canai, dia pun makan pasal roti canai. Lepas tu dia kata, wah selera nampak. Saya kata, alhamdulillah, selera orang tua. Begitulah keadaannya. Kami bergurau, saudara, bercerita tentang mengenang masa silam waktu zaman persekolahan. Memanglah waktu sekolah tu saya nakal, saudara. Jadi dia mengimbau, dia kata, hang ni, aku tak boleh lupa lah. Memang Romeo lah, dia kata. Dan sampai lewat lebih kurang pukul 12, saya pun nak balik ke hotel, nak persiapan sebab ada mesyuarat yang saya lalu hari ni. Saya pun sempat bersalam dengan dia. Tiba-tiba saja dia mendakap tubuh saya. Dia kata, Mal, hang dengan aku ni, kenang-kenanglah masa silam. Nanti satu ketika nanti, hang selalu kena ingat aku tahu. Saya terpempan, saudara. Rupanya itulah kata-kata terakhir yang dibisikkan ke telinga saya. Dia kata, jangan lupa kenang-kenangkan aku. Dan sebenarnya kita agak biasa, saudara. Macam seorang pilot tu, dia telefon bapak dia, minta jaga anak dia. Kadang-kadang kita tak tahu, saudara. Tiba-tiba saja ya Datuk Anwar bakar. Jadi dalam suasana begini, saya suka berpesan pada teman-teman. Hidup ini sebenarnya tak panjang, tak lama. Senapas saja hilang. Ya, jadi saudara Azmi Omar, salam takziah kepada mangsa-mangsa kapal terbang N28JV yang terlempah di area Elmina. Saudara, begitu keadaan saudara. Saya bila solat semalam solat Jumaat, sempat juga mendoakan. Dan kalau ditakdirkan, kalau kita lihat bahawa kesemua mangsa itu meninggal pada jam 2.30 petang ataupun 2.45 ataupun 3 petang. Itu petang Jumaat, petang yang mulia. Kata orang, saya bukan ustaz saya. Kata orang kalau meninggal petang Jumaat sampailah ke petang besok, jadi katanya ringanlah siksa kubur. Katanya mudah-mudahanlah kita mengharapkan agar roh mereka yang terkorban dalam nahas tersebut sentiasa dicucuri rahmat oleh Allah SWT, dan roh-roh mereka ini ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihaninya. Saya banyak peristiwa, saudara. Ada satu ketika lagi tu, kawan saya juga, saudara, teman yang cukup rapat dengan saya. Kami sama-sama di kampung tu, berkaya basikal, saudara. Sama-sama mencuri buah temikai. Saya ingat lagi, saudara. Kecil-kecil, maklum sajalah waktu kita kecil-kecil dulu, bila datang musim buah temikai, yang tuan punya ladang itu Temakau, lelaki Tionghoa. Jadi kita pun pakat-pakat curi buah temikai.
Tiba-tiba dia datang. Tuan punya ini kebun tu datang. Kelang kabut lari. Saya pun cuba panjat pagar. Tersangkut seluar dekat pagar tu. Tergayut-gayut lah saya. Jadi kawan saya ni, Allahyarham Ahmad Sapri ni, tarik saya. Koyaklah seluar dengan saudara. Dan tertinggallah guni dalam guni yang nak diisi buah temikai tu dalam kebun tu saudara. Jadi kita menyorok. Jadi bila saudara Mat dia kata, Meh. Mereka panggil saya di kampung panggil Amir. Amir lah, Meh. Jomlah kita balik. Tak ada can nak makan buah temikai ni katanya. Saya cakap, guni aku macam mana? Saya cakap pasal guni. Bukan nak balik menyelamatkan diri. Tidak. Gitu keadaannya saudara. Dan saya mengimbau kenangan bersama dengan dia. Tiba-tiba, bulan lepas, saya mendapat telefon, panggilan daripada kampung saya mengatakan, beliau telah pun Allahyarham kembali ke rahmatullah. Sakitnya kencing manis. Begitu juga dengan kakak ipar saudara saya. Dalam keadaan yang begitu, kita bermesra saudara. Dia tinggal di Selayang, saudara. Kemudian pindah di Rawang. Saya ingat lagi waktu adik ipar saya tu menjadi seorang doktor bertugas di Kelantan. Jadi nak cari rumah sewa. Jadi singgah sekejap di rumah ibunya. Dia orang Kelantan, Cik Mek, Kelantan. Bila berbual dengan dia, baik orangnya. Dan memang kucing molek. Cik Mek molek lah, saudara. Dan begitulah dia concern. Dia ada di Kelantan. Saya datang berkunjung, bertandang ke rumahnya. Berusaha dia mencarikan rumah sewa untuk adik ipar saya ni bekerja, nak dapat penempatan. Maklum saja, saudara. Dari Kuala Lumpur nak tinggal di Kelantan tu, rumah tak tahu macam mana. Dan 2 hari lepas, sewaktu saya tengah buat live, isteri saya bagi tahu bahawa katanya Kak Senah telah pun kembali ke rahmatullah. Terkejut juga saya, saudara. Terpempan saya. Kerana saya lama ini nampak sihat. Rupanya dia ada penyakit kencing manis tahap 4. Jadi teman-teman, dalam keadaan begini, saya nasihatkan anda, kalau adalah mana-mana simptom kencing manis ke, sakit bawah pinggang ke, atau jantung, sentiasalah pergi ke klinik, membuat rawatan dan jagalah kesihatan. Ya, saya rasanya Saudara Lim Boon Chiang, good afternoon. Kita mencerita tentang bala sungkawa, kesedihan. Saya ramai kawan saya, memang saya ramai sahabat. Sama ada di Perlis, di Kedah, di Perak. Di Perak tu kampung saya. Ramai kawan-kawan saya yang telah pun tiada, saudara. Kawan-kawan yang sama-sama kami berkayuh sampan, mencari rezeki di lautan. Saudara, ini sungai tapi kan panggil laut, saudara. Tapi kinilah tak ada, cuma yang tinggal hanyalah kenangan. Ada kalanya, saudara, bila saya termenung sendirian, saya kata, memanglah sesuatu yang tidak mampu untuk kita membeli hari semalam. Apa yang kita alami kemarin itu meninggalkan satu nostalgia indah. Saudara. Begitu juga, saudara, macam Allahyarham Datuk Salahuddin Ayub. Beliau sebelum itu jadi Menteri Pertanian. Saya ingat lagi, saudara, sebab saya buat live kadang-kadang duk balon dia punya kementerian. Jumpa dekat parlimen, dia kata, brother, teruk je balon air, kata. Ya, begitulah. Kita sama-sama bersahabat. Dan beliau sebelum ini menjadi warga PAS yang selalu tinggal dia kalau dia datang dari Johor untuk menghadiri muktamar PAS dan sebagainya, dia tinggal di Pudu Raya, ada hotel di Pudu Raya. Jadi hubungannya begitu lama, saudara. Bila jadi menteri, ada pula masalah ikan dan sebagainya, kita balonlah, saudara. Kemudian bila dia tak jadi menteri, jadi ahli parlimen biasa saja, berjumpa dekat parlimen sambil berborak dekat lounge di parlimen tu, saudara. Banyaklah dia kata, itulah, you dulu kalau I jadi menteri, you balon I. Sekarang kan tak balon menteri yang ada sekarang ni. Saya kata, letih lah, brother. YB, takkan nak balon aja, saya kata. Dan kemudian dia lantik balik semula jadi menteri. Saya ingat lagi sekitar dalam sebulan sebelum beliau meninggal dunia di Alostar. Kesan berlaku pendarahan dalam otaknya, saudara, terpaksa dilakukan pembedahan. Bercerita dengan saya, dia kata, sekarang ni kita dah, brother, kita dah sama tau. Saya kata, sama macam mana? Sebab you daripada UMNO, saya daripada Amanah. Kita di bawah satu kerajaan perpaduan. Okey, jangan bantah-bantah dah ya. Tolonglah, dia kata. Bantu saya untuk saya memastikan rakyat dapat makanan, dapat kita kurangkan harga yang murah dan sebagainya. Saya ingat lagi, saya. Dan belum pun sempat apa-apa, dalam musim kempen pilihan raya, saya dipahamkan, akhirnya beliau ditakdirkan kembali ke rahmatullah selepas menjalani pembedahan di Alostar.
Begitu juga saudara, teman-teman saya yang satu persekolahan dengan saya. Sama ada yang perempuan ataupun yang lelaki. Sama-sama kami bergurau. Saya ni, saudara, saya ni kira kalau pelajar dulu nakal. Nakal tu bukanlah bertumbuk. Tidak, nakal saya ni suka mengusik. Dan kalau ini aktif lah, very aktif. Saya cukup aktif dulu. Saya saudara Porian, apa khabar? Itu juga Maklis, Ramli Sumat, saudara Mishadi, saudara Shirek Syarani dari Muazzam Shah Pahang. Jadi saudara, kalau saudara masih punya keluarga, lebih-lebih lagi selalu saya pesan dengan anda. Bila anda mempunyai ibu, saudara Amar Family, terima kasih sekuntum mawar indah hatinya itu ya. Saudara Monsharim. Dan kalau anda masih punya ibu, selalu saya pesan dengan anda. Sering-seringkanlah. Luangkan waktu untuk bertemu dengan ibu dan bila berjumpa dengan ibu kita, kalau ada sempat dakaplah kasih sayang sepuas-puasnya saudara. Sebab kita tak tahu sama ada dia pergi dulu ataupun kita pergi dulu. Dan perpisahan itu pasti akan terjadi. Kalau jumpa ayah kita, saya dulu-dulu kalau saya balik kampung saudara, bila saya bertemu dengan ibu saya, selain saya dakap dia, saya cium pipi dia, saya selalu mengalirkan air mata sebab saya lihat tangan dia. Saya pegang tangan itu, saya cium tangan dia. Saya lihat urat-urat temulang-temulang dia timbul, dah tua lah saudara. Saya kata begitulah susahnya ibu saya mencari nafkah, mencari rezeki untuk memelihara kami 5 beradik. Jadi saya tengok tangan tu, saya menangis. Dia kata, kenapa menangis? Saya kata, mak, banyak mak berkorban untuk saya. Itu keadaannya saudara. Jadi saudara yang punya ibu, paling tidak jumpa ibu, dakaplah. Peluklah seerat-eratnya. Dan santuni tangan itu. Tangan yang sentiasa memasak masakan untuk kita. Memang selalu saya katakan saudara, tidak ada masakan sesedap masakan ibu. Pergilah ke mana-mana pun. Saudara, Syirik Syarani, kasih ibu tiada bandingan. Tak ada sempadan saudara. Dan saya dulu kalau saya sakit, yang menangis ibu saya. Kita ni kadang-kadang ketawa je saudara. Terima kasih Mohd Syarim. Baju ni pun anak belikan saya. Menantu beli saya baju. Tak ada birthday pun. Gamaknya dia tengok saya selalu buat live ni, baju yang biasa t-shirt je, dia beli baju ni. Bolehlah papa pakai baju ni. Menantu. Kita ni tak salah. Kita sayang menantu sayang kita. Bagi mereka yang punya menantu. Kalau bagi anda yang punya mertua, kasihanilah, sayangilah ibu atau bapa mertua. Sebab dia punya taraf ibu mertua ataupun bapa mertua sama juga dengan bapa kita saudara. Tak ada bezanya. Saudara. Jadi bila saya membaca, menatap bagaimana kisah seorang rider, dan alhamdulillah saya difahamkan syarikat yang mengendalikan perniagaan rider ini katanya telah pun mengantar bantuan ataupun memberi sagu hati kepada keluarganya. Tapi cuma saya terfikir saudara, begitulah seorang anak muda yang begitu ikhlas. Dia pergi ke kedai, ambil sup, bawa letak sup tu letak dalam bakul di belakang, dia pun naik motor. Dan saya cuba bayangkan saudara, apakah pemikirannya waktu dia bawa motor tu. Tentulah memikirkan rezeki ini kalau ada untuk anak, mungkin untuk keluarga saudara. Tiba-tiba tanpa disedari, bukan dari depan, kalau dari depan mungkin mengelak, mungkin dari belakang gamaknya, mungkin saudara. Kita cuma berandaian. Kalau dari belakang nak nampak mana, tiba-tiba berdebung. Terus. Cuma saya kecewa lah bila ada teman-teman yang menggalikan media sosial, menyiarkan gambar lelaki yang gentung itu tak elok saudara. Sebab itu pihak polis dan juga pihak MC dia minta jangan kita menyiarkan gambar-gambar orang yang dirundung malang, kita siarkan gambar itu. Kasihanilah keluarga mereka saudara. Sebab itu sewaktu saya jadi wartawan dulu, memang kita tak boleh menyiarkan gambar. Kadang-kadang saya pergi ke kawasan yang berlaku kemalangan, yang hilang tangan, hilang kaki saudara, terpelanting kaki sana, dan kita tak, walaupun juru gambar mengambil gambar itu, tapi kita tak akan menyiarkan sebab kita harus bersimpati dengan keluarganya saudara. Saudara Ainon Basiran, dia kata, ya petang ni pencerahan saya sedih sikit ya. Dan kita harus insaf lah Ainon. Bagi saya lah, keinsafan saya, kalau anda masih punya ibu, santuni ibu anda. Tengok tangan dia, tangan yang memasak untuk kita. Jangan kita tengok tangan begitu saja. Pegang tangan tu, tengok inilah tangan yang selama ini menyuapkan kita dari kecil saudara.
Bukannya dia suap kita makan sebelum kita dewasa. Tidak. Waktu kita dari bayi lagi, ibu yang mengangkat kita, yang tidak ada rasa malu pada orang. Bila kita merengek, menangis, dia akan buka. Itu rahsia sulitnya. Itu tempat susunya. Suap dekat kita. Walaupun ada orang tengok, dia tak ada hilang rasa malu, saudara. Kerana dilakukan kasih sayang. Sebab itu saya bercakap pada kawan-kawan. Kalau mereka tidak menghormati ibu, you are not fit. Anda tidak layak bersahabat dengan saya. Kalau anda pernah menengking ibu anda pernah marah dekat ibu anda, bagi saya anda tidak layak untuk bersahabat dengan saya. Sebab bagi saya anda bukan manusia yang wajar dilayan sebagai seorang kawan. Kerana orang yang begitu berjasa. Ibu dari kecil, bila kita sakit, kita demam, dialah yang menjaga kita. Bapa berdengkur. Saya bercakap benda ini, saudara, melalui pengalaman. Saudara, bila saya lihat isteri saya, kita tidur sebelah dia. Anak kita yang kecil masih bayi menangis. Dia bangun buat susu. Bapa, huyung tak ke mana entah. Dia punya mimpi yang indah-indah. Ibu bangun. Dan kadang-kadang saya perhatikan, bukan tidak, saya selalu lihatlah. Kadang-kadang tengah sedap kita makan ni, saudara. Kita tengah makan, mak kita tengah makan, ibu kita makan bersama keluarga, sedap makanan itu. Tiba-tiba anak kecilnya, buang air besar. Dia berhenti makan, cuci makanan, terus ambil, cuci dia punya najis-najis itu. Kemudian setelah dilap, dah elok apa semua, saudara, pakaikan balik lampirnya, letak, didodoikan, menyambung makanan. Tak ada rasa geli. Kita, saudara, kadang-kadang sambil kita makan, katalah ibu kita terkentut, pun kita bising. Ini saya kata, siul punya anak, saya kata. Kita banyak bab-bab kata pepatah. Seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum pasti mampu menjaga seorang ibu. Itu gambaran, saudara. Helmi, tak payah kempen besok-besok lah, saudara. Saya bercerita tentang kehidupan kita. Bagaimana sewajarnya. Begitu juga bila ibu kita menyiapkan pakaian kita pergi ke sekolah. Digosok dengan sebaik mungkin. Kalau koyak, dijahit, saudara. Tidak ada langsung paksaan. Dengan redha hati, dilakukan dengan penuh kasih sayang. Kemudian masak untuk kita. Memanglah masakan terlalu sedap di dunia untuk kita, saudara. Pergilah ke restoran 5 bintang mana pun, tak sama. Malahan, saudara, kalau cicahan nasi dengan sambal tumis saja, pun sedap, lebih sedap daripada kita makan di hotel 5 bintang, saudara. Kerana masakan itu dibuat dengan kasih sayang, saudara. Puan Nur Aziah, Aizan, andai masa itu dapat diputar kembali. Aduh, saya dah cakap selalu, saya katakan, Puan Nur Aziah, Aizan, kalaulah kita ni kaya macam mana pun, sekaya Raja Arab, sekaya Sultan Brunei pun, kita tidak mampu membeli waktu semalam, saudara. Dan saya cuma mengharapkan kalau anda yang masih punya ibu, masih punya keluarga, tolonglah santuni. Ibu anda mungkin sudah tua. Tadi saya berborak dengan seorang teman. Saya kata, mak macam mana? Okey, kata. Bukan, semalam saya naik Grab. Saya naik Grab satu lelaki Cina. Dia kata dia berasal daripada Ipoh, katanya. Kemudian saya tanya dengan dia, mak masih ada? Ada. Dia dalam usia dia baru 50 tahun. Saya kata, mak masih ada lagi, dia kata. Sudah tua lah, dalam umur dalam 85, dekat 90 tahun lah, dia kata. So, siapa jaga? Saya punya adik. Dia banyak kuat lagi, katanya. Ibu dia kata, masih kuat lagi, tapi kita jagalah. Saya punya adik jaga, takut dia jatuh, katanya. Begitulah, saudara, saya amat menghormati. Saya kata, you ada balik? Balik, dia kata. 2 minggu, 3 minggu, satu kali, balik, ma. Pergi tengok ibu saya dekat ini, Ipoh. Tak jauh, Kuala Lumpur, Ipoh. Saya kata, kenapa selalu balik? Ayah, dia kata, dia kecil-kecil, dia jaga kita. Tuan Allah juga tahu, dia kata. Kita saja terlupa sama dia. Tak boleh. Saya punya mak, ayo. Saya bercakap dengan dia. Baguslah, saudara. Bagi saya, ibu saya adalah ratu hati saya. Tapi saya tak punya peluang lagi dah, saudara. Ariske, cerita apa tentang masakan ibu? Bukan masakan ibu, saudara Eras. Saya menceritakan hubungan kita dengan ibu. Bagaimana ibu membuat masakan untuk kita. Buatlah apa pun, saudara. Tidak ada masakan sesedap masakan ibu. Sama ikan, kadang-kadang ikan kembung je, saudara. Masak kari pun sedap. Masak lemak, sedap. Masak apa saja, saudara. Tak sama dengan masakan di hotel 5 bintang.
Tapi kadang-kadang sebab itu selalu saya katakan, ada juga saya beri pencerahan. InsyaAllah Puan Rahimah, Mak Pah, sihat, Alhamdulillah. Saya selalu bercerita pada kawan-kawan saya kata kadang-kadang saya cemburu, saudara. Saya cemburu melihat ada juga kalangan mereka yang berkesempatan. Bila saya makan dekat hotel ataupun makan restoran yang sedap-sedap, saudara. Saya datang makan dengan keluarga saya, tiba-tiba saya lihat seorang lelaki, dia pimpin tangan ibu dia. Masuklah restoran. Saya cemburu, saudara. Kerana dia berkesempatan masih lagi punya peluang untuk melayan ibunya untuk makan makanan yang sedap-sedap begitu. Sedangkan saya dah tak ada peluang itu. Itulah keadaan saya. Jadi Chris, apa khabar saudara Chris? Saudara Ramli, terima kasihlah. Saya seminggu sekali balik masakan ibu kita sedap. Benar saudara Ramli. Kalau dah tak ada, hilanglah segala-galanya saudara. Tidak ada pengertian masakan yang sedap, makanan sedap setelah ibu kita dah tak ada. Saudara M. Azman, mak dan mentua kami dah tak ada. Yalah, kalau dah tak ada saudara, kita sama-sama lah. Bila kita solat, bila kita berdoa. Saudara, dia doa yang terbaik. Pertama-tama sekali, kita membesarkan keesaan Allah SWT. Yang kedua, kita salam dan selawat terhadap junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga, kita doakan untuk ibu kita. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa ibu dan bapaku yang telah pun kembali ke pangkuanmu. Dan tempatkanlah roh mereka di kalangan orang-orang yang kau kasihi. Barulah lepas itu kita doa apa kita nak. Kadang-kadang kita ni terus doa dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang tak ikut line. Lepas saja solat, bila doa, baca lebih kurang, zikir lebih kurang, Tuhan angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kesenangan. Berilah aku. Kita tu minta. Saya rasa kalau Tuhan tengok begitu pun, malaikat yang tengok pun dia kata, ini orang tak boleh pakai ni. Mak dia tak fikir langsung. Kebesaran ilahi tak sebut. Nabi Muhammad tak disantuni. Macam mana doa nak diterima? Jadi berbalik pada kisah ini, saudara, memanglah saya melihat catatan memori hari Sabtu ini memang sedih, saudara. Seorang rider makanan. Dia sedang menunggang motosikal, saudara. Dia bawa sup yang dipesan oleh pelanggannya. Tiba-tiba berlaku kemalangan. Begitu juga seorang anak bongsu. Dia selalu mengucapkan kata-kata, adik sayang mama. Itu antarabangsa saya. Dan setiap kali dia menghubungi, menelpon ibunya. Mama, adik sayang mama. Akhirnya beliau terlibat dalam kemalangan di pesawat terbang tersebut. Begitu juga seorang pemandu e-hailing. Dia mungkin Grab ke apa semua e-hailing, saudara. Dia tolak. Itu saya kadang-kadang kita tak tahu, saudara. Dia sepatutnya membawa pelanggan tapi dia tolak. Dia tak mau, satu jam kemudian berlaku kemalangan. Tapi dia sempat juga bergurau dengan isteri dia. Ini catatan tu yang akan dikenang oleh isterinya. Sebab katanya mungkin ada parut ke luka di mukanya, dia bergurau dengan isterinya. Dan beritahu ke anak dia, tak apalah, simpanlah gambar papa yang luka tu ke gamaknya. Dan akhirnya menjadi kenangan nostalgia yang tidak mungkin lagi dapat dilupakan dan tidak akan ada balik. Saudara, dan kita semalam, Saudara Razmi, semalam Kota Baru ribut kuat. Banyak kerosakan, ujian Allah, tak tahulah. Jangan kita, bagi saya apa yang berlaku di Kota Baru semalam tentang hujan lebat, saudara. Dan kita mendoakan supaya tidak ada berlaku kemalangan jiwa. Saudara, sedih, memang sedih. Jadi saya mengharapkan teman-teman sekali lagi, saudara Rabuan Pasarat, ibu mak buat jemput tepung bancuh dengan air garam pun sedap. Makan kopi betul. Saya bukan biskut, saudara, bukan ini cukuruk. Saya kata lempeng tu. Lempeng yang ibu saya buat. Lempeng dengan digaul dengan parut kelapa. Sikit garam, bakar. Makan cicah dengan kari. Paunya lah sedap. Tuhan aja yang tahu. Dan sekarang tak ada pun dah sekarang, saya. Apa khabar Cik CTP? Saya mengatakan, kalau anda masih punya ibu dan bapa, santunilah mereka. Dan kalau anda punya isteri dan anak-anak, santunilah mereka. Mungkin, sebab itu saya teringat Allahyarham Abang M. Osman dengan Kak Afidah IS. Saya pernah bertandang ke rumah mereka. Waktu itu dia tinggal di Bangsa. Waktu saya jadi wartawan hiburan. Dan Abang M. Osman kata, Mal, datang makan minum teh petang. Sebelum ni kita nak pergi ke Cokit. Cokit tempat ramai artis ada duduk dekat situ untuk melabun. Saya pergi, dah berborak-borak dengan dia, dengan Kak Afidah IS. Jadi sebelum Abang Allahyarham Abang M. Osman meninggalkan rumah, kaedah Afidah IS, dia akan ambil nasi.
Dia ambil nasi, saudara. Dia ambil nasi secubit, dia kata dia akan suap pada suami dia. Saya tengok begitu. Saya kata, Kakak, tadi kan dah makan? Tak, dia kata, paling tidak memang inilah amalan kakak. Setiap kali sebelum Abang Osman kamu keluar dari rumah, akak akan suapkan dia dengan sesuap nasi. Paling tidak, dia kata, akak takkan lagi terasa kempunan. Paling tidak pun, dia kata, sebelum meninggalkan rumah, akak sudah pun menyuapkan suami akak dengan makanan. Begitu, saudara. Itu yang saya ingat bila saya lihat suasana hari ini. Teringatlah saya bagaimana kasih dan sayang Abang M. Osman dengan Kak Afidah IS. Jodoh mereka berpanjangan. Jadi kalau boleh buat amalan lah, saudara. Isteri-isteri, anda yang jadi isteri, sebelum suami anda keluar dari rumah, tak kisahlah nak berjalan ke, sedangkan saya nak keluar berborak saja. Saudara, sama ada nak bekerja, sebelum nak bertugas, pastikan anda suap supaya tidaklah perasaan kempunan. Ini kadang-kadang kita sebelum nak keluar rumah bergaduh, bertekak. Tapi bila berlaku begitu, menangis bagai nak gak. Ya, saudara Amun Syarim, M. Osman pelopor Pop Yeye tahun 70-an. Betul. Dia dulu masa tu rumah dia kat Bangsa. Saya ingat lagi. Aziz, anak dia Aziz M. Osman kecil lagi. Masih lagi sekolah rendah lagi. Saya pernah bertandang. Jadi hidup bukanlah hidup senang lenang pun. Tapi bila nak keluar rumah, dia akan ambil nasi, dia akan suap pada mulut suaminya. Saya akan tengok tu, saya fikir. Saya tanya dengan M. Osman. Bang, begini ke? Memanglah akak engkau tu gitulah. Tiap-tiap kali abang nak keluar rumah, dia akan suap. Nak pergi main bola pun, dia cari nasi, dia suap ke abang juga. Jadi begitu keadaan, saudara. Sebab itulah yang mengikat kasih sayang. Mereka kekal abadi. Semoga Allah SWT merahmati roh mereka yang telah pun tiada, saudara. Dan begitu juga saya lihat macam mana kehidupan. Saya rapat juga dengan artis-artis macam mana Kak Umi. Saya panggil Kak Umi, ibu kepada Nur Kumalasari. Kak Umi Kasum dengan Abang Romaino. Dia sebelum suami dia keluar, sebelum Abang Romaino keluar sama nak syuting ke, nak pergi ke pasar ke, Kak Umi akan salam dan cium tangan. Itu amalannya, saudara. Dan rezekinya Abang S. Romaino meninggal di Tanah Suci Mekah. Waktu dia mengerjakan umrah, dikabarkan dia meninggal dunia di Mekah. Dan saya yakinlah, tentulah sebelum pergi itu, Kak Umi akan mendakapnya, mengucup tangan, minta keampunan dan sebagainya. Itulah, saudara, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Kita yang hidup ini sentiasalah berwaspada dan ingat, saudara. Dan salinglah berkasih sayang. Jangan sekali kita cerai-beraikan kasih sayang itu. Jangan dirongkai simpulan kasih yang wujud di hati kita, saudara. Sebab itu saya selalu berkata, anda adalah sahabat saya. Tak mampu saya nak mendengar sahabat saya tiba-tiba berlaku keadaan itu. Sebab tu bila ada kawan-kawan bagi tahu, sahabat-sahabat kita kata, saya masuk hospital, saya tersentuh hati saya. Tapi saya minta maaf lah sebab saya nak pergi pun tak ada kesempatan. Cuma mendoakan, saudara. Sebab M. Azman, Cawkit jalan kaki je, pergi Central Market, dah rasa. Cawkit Road dulu tu jauh. Kawan Osman pakai kereta mini minor. Ingat lagi saya. Dalam filem Sayang-Sayang Anakku Sayang. Saudara, pesan saya pada anda. Santuni kasih sayang yang wujud. Jangan diwujudkan perbalahan sama insan. Ingatlah, saudara, hidup ini tak berpanjangan. Besok insyaAllah kalau ada kesempatan kita cerita tentang Abu Nawas pula. Hari ini kisah sedih. Besok kita cerita tentang yang suka-suka. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu juadah yang disediakan oleh isteri ataupun ibu anda. Rasailah, nikmatilah juadah itu yang saya yakin disediakan dengan penuh kasih dan sayang. Sekian, terima kasih.